Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ibrahim Ahmad Bajunin, Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Inti. Yang berbahagia Encik Muhammad Kengadirun, Pengarah Urusan ITBM. Yang berbahagia Dr. Awang Sarian, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang berbahagia Dr. Muhammad Saleh Rahmat, Presiden. Yang berbahagia Sastrawan Negara Datuk Dr. Anwar Ridwan yang juga merupakan penulis buku Tercipta Deritanya, dan seterusnya buat semua pecinta karya indah sastra yang sudi bersama kita pada hari ini, yang nampaknya berpadu dalam ruang yang segar, cuaca yang baik. Kita akan saksikan sebuah lagi karya unggul untuk negara bakal dilancarkan. Baiklah, sebagai memberkati majlis yang indah ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Ridwan Jaafar Siddiq untuk memimpin bacaan doa. Semoga majlis bertambah indah dan berkah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari yang mulia ini, kami berhimpun di majlis pelancaran buku Tercipta Deritanya karya sastrawan negara Datuk Dr. Anwar Ridwan, dan kami bermohon kepadamu ya Allah, semoga majlis ini beroleh keredaan dan keberkatan-Mu. Alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah, kami pohonkan limpah rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada para cendekiawan, pemimpin dan seluruh rakyat negara kami yang tercinta ini. Rahmatilah mereka, khususnya para sastrawan, karyawan dan seniman, agar mereka dapat terus menyumbang dan membantu dalam memupuk dan mengubah nilai negatif kepada positif dalam kalangan masyarakat melalui hasil karya dan seni mereka. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, terutama dalam usaha kami memperkasa dan mengantarabangsakan bidang kesusastraan Malaysia. Mantapkanlah semangat dan keazaman kami dengan penuh kesabaran dan bertawakal kepadamu dalam memikul tanggungjawab memajukan negara, agama dan bangsa yang disanjung tinggi dan disegani di bawah riayah dan naunganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Ridwan, bacaan doa yang ringkas namun kita harapkan menjadi bungaan indah untuk petang ini. Dan ITBM sentiasa memilih lokasi yang berbeza setiap kali kita pernah ke Putrajaya, kita pernah ke berbagai tempat usaha untuk kita rakyatkan buku kepada khalayak. Kita terus terbang ke ruang Kertasi dengan bacaan puisi oleh seorang penulis yang hebat, Zain Kasturi, sebagai introduksi yang menawan untuk petang ini. Silakan saudara. 3 buah puisi daripada kumpulan puisi Tercipta Deritanya Sastrawan Negara Datuk Dr. Anwar Ridwan. Puisi yang pertama, Air yang Kuminum. Engkau bertanya dari mana air minumanku. Air yang kuminum pemuas dahaga mula mengalir dari sumbernya di tengah gurun kontang berwarna kelabu. Beribu batu jauhnya, dipisahkan oleh dataran, bukit dan pergunungan, lebih 1400 tahun usianya. Dari mata airnya yang paling jernih, alirannya menempuh perjalanan jauh meredah pelbagai permukaan bumi, liku melalui bandar dan pedalaman ke kampung halaman. Melewati padang tandus berdebu oleh injakan kaki unta, kuda dan biri-biri serta angin yang memusal dari barat mula menoda airnya menjadi kelabu. Melalui hutan dan belantara liar, dunia pemburu bangkai yang ditinggalkan daun dan dahan yang merebut ke air, alirannya mendesah dan terbiar. Berkeluk dan menempuh jeram jeritan air penderasan, kelodak dari lantai hutan, berbaur air dari cenurang. Di kampung halamanku, aliran jauh dan purba itu berliku di pinggir surau. Imam tua kami menapis
menyuling airnya sebelum kami meneguknya sebagai pemuas dahaga jiwa. Puisi yang kedua, sempadan. Pemilik abadi berkata, ini sempadan antara kita, aku di sebelah sini, kau di sebelah sana, terpisah oleh garis ini. Kau mengerti? Abdi berkata, tapi aku mengabdi kepadamu, abdi yang baik, amat mengenal tuannya, tapi kita dipisahkan garis ini. Pemilik abdi berkata, hanya aku yang tahu tentang diriku, hanya aku yang melihat diriku, hanya aku yang memahami diriku. Abdi berkata, pada hari aku tahu tentang dirimu, pada hari aku melihat dirimu, pada hari aku memahami dirimu, leburlah aku dalam dirimu. Dan saja yang terakhir, paling segala yang biasa kau lihat, apakah yang paling tidak biasa kau lihat? Yang paling rahasia segala rahasia adalah tak terbongkar oleh alam seluruhnya. Yang paling tersembunyi segala tersembunyi tak tergali oleh akal insani. Yang paling mujarad antara mujarad tak tertulis, apalagi tersurat. Terima kasih. Yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Ibrahim Ahmad Bajunin, yang Chancellor Universiti Antarabangsa Inti, yang berbahagia Dr. Awang Sarian, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, yang juga merupakan ahli lembaga pengarah ITBM, yang berbahagia Dr. Muhammad Salih Rahmat, Presiden Persatuan Penulis Nasional Malaysia, yang berbahagia Sastrawan Negara Dato' Dr. Anwar Ridwan, yang juga merupakan ahli lembaga pengarah ITBM, juga merupakan penulis tercipta dari tanya, tim dan keluarga, sastrawan-sastrawan, tamu-tamu terhormat, hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, pertama sekali mewakili Institut Terjemahan dan Hukum Malaysia atau ITBM dan PENA, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat sekalian di atas sokongan untuk hadir sama memeriahkan majlis pada petang ini. Semoga sokongan hadirin dan hadirat semua akan sentiasa berterusan, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, sungguhnya kami merasa bangga kerana kami berpeluang menerbitkan karya asli tulisan sastrawan negara Dato' Dr. Anwar Ridwan. Malah berbesar hati kerana Dato' Dr. Anwar memilih ITBM dan PENA untuk menerbitkan kumpulan puisinya yang kedua selepas 29 tahun penerbitan kumpulan puisinya yang pertama, Tercipta dari Tanah, pada 1984. Jika tercipta dari tanah, antaranya mengisahkan tentang kekeluargaan, kemasyarakatan dan politik. Buku Tercipta dari Tanah ini pula mengkhususkan pengembaraan serta pengalaman Datuk ke alam batin dan pemikiran di alam dunia. Tapi tempat aku berumah, kata aku dengar memabukkan, tapi membuat aku berakal. Nafasku hirup memabukkan, tapi membuat aku hidup dan mati. Yang ketawa tengok saya bersama. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, jelas bagaimana dengan hanya satu perkataan Dato' Dr. Anwar dapat mengatasi kesan sejuta kata biasa di luar konteks puisi. Ia menggambarkan realiti kehidupan dan juga alam akan datang. Gabungan antara hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Tuhan ditekankan sehingga memberi impak pengalaman mendalam ke jiwa. Justru hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, harapan kami di ITBM dan PENA agar buku Tercipta dari Tanya ini akan dapat menyuntik semangat kepada kita semua. Dan mewakili ITBM dan PENA, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kami kepada semua pihak
yang terbabit menjayakan penerbitan buku ini. Tentunya kepada Datuk Dr. Anwar sendiri yang menulis buku ini, Datuk Dr. Baharudin Ahmad yang menulis kata penghantar dan apresiasi kepada buku ini, penyunting, mereka bentuk dan pencetak. Pendek kata, siapa saja yang menyumbang kepada apa yang kita hasilkan pada hari ini, yang saya percaya ramai kata buku yang sangat menarik. Begitu juga saya bagi pihak ITBM dan PENA ingin menyampaikan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Profesor Datuk Dr. Ibrahim Ahmad Bajunin atas kesediaan untuk menyempurnakan perancangan buku tercipta dari tanya sebentar lagi. Penghargaan terima kasih kami juga pada Kinokuniya Bookstore atas kesediaan untuk menjalin kerjasama mempromosikan buku tercipta dari tanya ini. Buku ini akan ada di sini dan kita selama sebulan kita akan beri diskaun khas 20% hanya di Kinokuniya. Juga rakan-rakan media yang sentiasa hadir untuk majlis ITBM, kami ucapkan terima kasih. Harap banyaklah berita baik yang ditulis tentang promosi buku ini. Ini minta tolonglah, ini zaman pilihan raya kan. Kadang-kadang bab-bab buku ni mungkin kat belakang sikit. Jadi kita mohonlah, sebab tercipta dari tanya ni berbeza. Dan saya fikir ia mungkin boleh beri ruang sedikit rekreasi minda kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Dan untuk hadirin hadirat sekalian yang duduk dan yang berdiri, terima kasih banyak-banyak. Kami sangat hargai kalian tuan-tuan dan puan-puan, dan kita harapkan acara yang santai ini akan memberi makna kepada kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua atas ucapan dan juga bacakan puisi Ibrahim Ahmad Bajunin, Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Inting, untuk memberikan ucapan dan membacakan buku tercipta dari tanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pengurusi majlis, yang berbahagia Encik Muhammad Khair, yang berbahagia Dr. Aryan, yang berbahagia Dr. Muhammad Saleh, dan yang berbahagia sememangnya Datuk Dr. Anwar Ridwan dan Datuk Profesor Baharudin Ahmad, dan Encik Zain Kasturi. Terima kasih atas bacaan tadi dan juga atas bacaan saudara. Alhamdulillah kita dapat bersama pada petang ini untuk majlis yang begitu bermakna sekali, sebagaimana yang dilafazkan oleh Ustaz yang membaca doa tadi, bahawa dengan berkat doa tadi maka kita akan dapat manfaat yang mendalam dalam kehidupan kita masing-masing apabila kita menjenguk, menatap, mendalami puisi Datuk Dr. Ridwan Anwar. Sesungguhnya kita hidup berbahasa, bahasa apa sahaja, tetapi dari segi bahasa Melayu sebagai bahasa intelektual dan sebagai bahasa seni, hanya penggiat seni, hanya pengguna bahasa Melayu sebagai bahasa intelektual yang dapat bukan sahaja memartabatkan bahasa itu, tetapi mengupayakan bahasa itu menjadi pengantar bagi pelbagai pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang dari segi buku ini, yang buku dahulunya ialah tercipta dari tanah dan 29 tahun. Kemudian dia tercipta dari tanya. Ini merupakan sesuatu pengembaraan yang serius. Di dalam buku puisi ini kita dapati pengalaman hidup seorang tokoh di Malaysia, sastrawan negara tak ramai, hanya 13 atau 12 setakat ini, dan 12 daripada kalangan rakyat Malaysia yang 70 juta. Mengapa saya kata yang 70 juta? Yang masih hidup adalah dalam 30 juta. Tetapi sejak kemerdekaan kita mempunyai ramai rakyat kita yang sudah pergi, dan kita juga ada rakyat yang tidak dinamakan rakyat dari segi kewarganegaraannya, tetapi dari segi habitatnya di Malaysia sejak kemerdekaan dahulu. Kita dapati bahawa bilangan adalah lebih daripada 30 juta.
Dan daripada 30 juta orang itu hanya 12 orang lebih yang diiktirafkan sebagai penyumbang utama membangunkan bahasa kita dan membangunkan minda kita. Saya pernah mengikuti program oleh Anne-Marie Schimmel, salah seorang tokoh kemuka sufi bila saya belajar di luar negara. Apabila saya membaca puisi ini yang 99 sama dalam konteks ibaratnya dengan Asmaul Husna, saya dapati yang 99-nya tiap-tiap satu mencungkil, menjemput kita memahami bahasa dan pengalaman hidup bukan sahaja pada permukaannya tetapi secara mendalam. Kalau kita nak faham puisi ini dengan mendalam, kita kena ulang mendeklamasikan puisi sebagaimana yang telah dideklamasi untuk mengilhakkan jadi hak kita dan untuk menghayati setiap perkataan, setiap denyutan perkataan, setiap konotasi dan dinotasi daripada setiap susunan ayat dalam puisi itu. Dan sebagaimana yang ditulis oleh Datuk Profesor Baharudin Ahmad, kita kena faham puisi ini di dalam konteks sejarah sufi dan di dalam konteks sejarah kesusastraan sufi dan dalam konteks sejarah kesusastraan Islam. Dan kini pula kita perlu membaca ini apabila kita mengkontekskan puisi ini bukan sahaja dari genre penulisan Datuk Anwar Ridwan yang fokus dalam cerpennya dan dalam novelnya dan dalam penghasilan kreatifnya yang lain. Ia memukus kepada dua perkara. Satu, dilema hidup seseorang apabila ada perkembangan budaya dan apabila seseorang itu perlu menyusun semula nilai-nilai hidup, gambaran hidup, tasawur weltancangnya dalam cabaran-cabaran hidup yang biasa. Itu satu aspek penekanannya. Tetapi satu aspek lagi ialah aspek kemanusiaan. Apakah artinya kita sebagai manusia dan apakah makna hidup kita? Jadi puisi ini antara lain banyak dirujuk tentang pengembara yang sonok sungguh, pengembara yang hidup di seberang ini, kemudian kena faham apa di seberang di sana. Pengembara yang hidup masa ini kini dengan kini yang abadi. Ini ada dalam puisi berkenaan dan juga di dalam penulisan. Salah sebuah daripada lagu P. Ramlee ialah irama dengan kata. Kalau kita nak dapat manfaat sepenuhnya daripada buku ini, kita kena sendiri mencari apakah iramanya, apakah katanya, apakah makna-makna terselit dan mendalamnya. Bahasa diguna, kalau kita guna bahasa secara saintifik, bahasa mana saja, bahasa saintifik itu hanya denotatif. Ini katanya, ini maknanya, seperti angka 1 hingga 0. Tetapi bahasa yang lebih dalam, lebih tinggi, yang membezakan manusia daripada makhluk yang lain ialah analoginya, metaforanya, kiasannya, dan apa-apa arti yang dibawa oleh pembacanya dan juga orang yang mencipta, orang yang asal sendiri menciptanya. Pada tahun 60-an di dalam budaya popular barat ada sebuah lagunya Portrait of My Love, dinyanyi oleh Steve Lawrence. Di dalam Portrait of My Love itu antara lain penyanyi, skripnya berbunyi kurang lebih ia memerlukan Michelangelo, pelukis, dan pelukis itu
memerlukan fajar menyingsing, warna-warna fajar menyingsing untuk menulis, melakar gambaran potret cintanya. Sesungguhnya senang sahaja menulis puisi gairah. Malah orang di peringkat remaja dan masing-masing yang menggembara dalam hidup ada ketikanya boleh begitu produktif menulis puisi gairah remaja. Tetapi menulis puisi sufi, menulis puisi yang begitu mendalam sekali, memartabatkan manusia kepada peranan kekhalifahannya, amat sukar sekali. Itulah sebab bagi seseorang yang serius, seseorang pemikir, seseorang sastrawan, seseorang yang ingin mengongsi yang begitu sulit, yang begitu abstrak, ia mengambil lebih daripada 28 tahun, 29 tahun untuk menerbitnya. Saya sebenarnya ada beberapa puisinya yang saya nak ingin baca, tapi bila saya semak dengan rakan-rakan, ada yang dipilih, tapi antara yang menjadi kegemaran saya, izinkan saya membaca sedikit, ialah melukis cahaya. Jika kau seorang pelukis, tanya mursyidku, apa yang kau ingini? Berikan aku sekeping kanvas daripada cahaya. Berikan aku sebatang berus daripada cahaya. Berikan aku sekotak warna daripada cahaya. Aku hanya ingin melukis cahaya. Begitu dalam sekali maknanya. Tidak sama seperti Steve Lawrence yang kata, yang dalam seni katanya ialah berikan aku warna fajar menyingsing. Itu hanya pada permukaan gairah. Ini gairah lain. Ini gairah ilahi. Ini tasbih ilahi. Sesungguhnya konteks penulisan ini bukan saja konteks pengalaman hidup penyair, penulis puisi. Konteksnya ada konteks intelektual yang mendalam. Seorang sosiologis ahli falsafah terkemuka barat pada tahun 1958 telah menulis buku The Irrational Man. Namanya William Barnett. Irrational Man bukan artinya manusia itu tidak bertakulan. Irrational Man mengisahkan kewujudan manusia dan kapasiti manusia memahami yang abstrak, yang mendalam. Pada tahun yang kurang lebih sama, seorang ahli falsafah yang lain, Michael Polanyi, menulis tentang personal knowledge. Puisi ini mengisah existentialism dari segi gambar, dari segi kehidupan seorang tokoh pemikir Melayu, Muslim, Nusantara, sarwa jagat. Jadi kalau kita nak kontekskan dari segi ambil kekuatan Profesor Baharudin Ahmad yang telah menterjemahkannya, terjemah daripada ayat-ayat puisi itu kepada konteks sejarah kesusastraan Sufi dan sejarah kesusastraan Islam, saya menjemput generasi yang akan mengkaji buku ini sebagai sumbangan seminal, sebagai sumbangan penting dan agung oleh seorang sastrawan negara, bahawa konteksnya melewati budaya intelektual Nusantara. Saya bersyukur dijemput oleh rakan saya yang kami tiga-tiga bersama di sebuah meja waktu majlis perkahwinan anak Datuk Aziz Rahman, dan kita bincang banyak perkara tentang bangsa, tentang kesusastraan, tentang peribadi,
Dan pada masa itu saya tak sangka saya akan dijemput untuk melancarkan buku tercipta dari Tanya. Apabila Datuk Ridwan jemput saya gembira sungguh kerana dunia sastrawan itu sesungguhnya adalah dunia intelektual dan pemikir. Ramai orang anggap sastrawan sebagai orang seni sahaja, tetapi bukan sebagai intelektual yang bertakulan tinggi, yang menyeberang, mengembara ke alam yang lain dan menjemput kita orang biasa mengongsi, mendalami apa yang mereka mendalami, seolah-olah mereka yang pergi ke angkasa lepas atau pergi ke lain pengembaraan. Dan kita dapati umpamanya antara lain dalam budaya Sufi ada amalan ritual pusingan tarian dervish yang dirakamkan khususnya di Iran, di Turki dan sebagainya. The whirling dervish konsepnya. Whirling dervish itu adalah kumpulan yang mengembara dalam alam yang kita tak kenali. Jadi bila kita mengembara dengan 99 buah kursi di sini, maka kita akan mengalami tahap-tahap pemikiran yang abstrak dengan metaforanya, dengan pengalamannya yang akan membawa, saya berharap, satu jenis perubahan dalam kehidupan ufuk minda kita masing-masing. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya dengan gembiranya dan dengan di dalam hati tasbih ilahi yang kita fikir dan alami di minda kita masing-masing, menyatakan pelancaran buku tercipta dari Tanya oleh Datuk Dr. Anwar Ridwan. Berbahagia Dr. Awang Sarian, berbahagia Dr. Muhammad Saleh dan juga berbahagia Setiausaha Negara Datuk Dr. Anwar Ridwan, penulis buku tercipta dari Tanya untuk simbolik yang unik pada hari ini. Seperti di sebuah perkapalan nampaknya, armada sastra ini, di mana akan dipusing beberapa kali sebelum tak pasti apa yang akan muncul. Harap di depannya berhati-hati. Itu dia. Semua ini tercipta dari Tanya. Ramai yang bertanya. Betul dia simbolik tetamu-tamu kehormat kita. Fotografi jamuan lensa untuk hari ini. Kita tahu juga lagu yang mengandungi hikmah dan bercindera hati yang akan disampaikan oleh berbahagia Datuk Dr. Anwar Ridwan kepada berbahagia Profesor Datuk Dr. Ibrahim Ahmad Bajuni. Terima kasih saya Fikri. Yang saya hormati Profesor Datuk Dr. Ibrahim Ahmad Bajuni, Dr. Nadirun, Saudara Dr. Awang Sarian, Saudara Sadir Ahmad, Dr. Barudin. Usia pertama berjudul Kata. Yang niskala tak menjelma dalam bentuk kata, jadi bagaimana kau membicarakannya? Kau jelmakan niskala melalui kata dengan ayat dan segala hukum bahasa, agar niskala menjadi harfiah nyata. Tapi kata tak pernah mampu menyempurnakan niskala, kerana asal kata tak bersuara, tak berwajah. Itukah sebabnya, oh mursyidku, kau berbicara dengan lambang dan metafora. Puisi yang kedua,
berjudul Pintu. Bertahun-tahun aku duduk di sisimu, oh mursyid. Dengan hatimu kau ketuk pintu Tuhan di hadapan. Dengan hatiku aku membantumu, oh mursyid, mengetuk pintu Tuhan di hadapan. Sampai bila pintu akan terbuka, aku berbisik, bertanya. Kalaulah kau bisa bersabar, jawabmu, oh mursyidku, kerana aku sedang mengetuknya dari dalam. Dan yang terakhir, puisi yang berjudul Tinta. Ini kerana bagi saya menulis puisi adalah satu perkara yang paling sukar. Setelah 29 tahun baru terbit kumpulan puisi yang kedua. Dan sepanjang saya menangani puisi ini, lebih kurang 3 tahun lebih, memang melalui satu proses yang amat sukar bagi saya dari segi rohani, spiritual. Maka saya akhiri saja ini dengan sajak tinta. Tumpul sudah mata penaku, kering habis bejana tintaku. Segugus puisi tak bisa ku tambahi atau ku rombak lagi. Kering habis bejana tintaku, tumpul sudah mata penaku. Tapi aku tak akan berhenti bertanya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk wartawan yang ingin berbual